Waktu solat wajib. Jadi bila mana kita dah solat waktu tu, mesti ada solat sunat rawatib. Jadi kita ketahui, kita dalami, dan kita boleh aplikasikan di sana. Sebab agak rugi untuk diri kita jika kita miss solat sunat rawatib ni. Dan tahukah tuan-tuan perempuan, ni dalam Ramadan ni, bulan Ramadan saya selit sedikit lah. Ada kaul ulama, di mana ulama katakan kepada kita bahawa solat sunat rawatib lebih baik daripada solat tarawih. Maksudnya apa? Bukan maksud ulama kata jangan solat tarawih, tidak. Tapi jangan tinggalkan solat sunat rawatib kita. Sebagai contoh, selepas isyak kan ada ba'diyah kan dan sebagainya. Jangan miss itu, tapi buat tarawih. Sebab solat sunat rawatib ini adalah yang kita praktis luar Ramadan pun ada. Jadi kita jangan miss solat sunat rawatib ini. Jadi kita pergi ke solat sunat rawatib apa ni? Solat sunat rawatib ini adalah tambahan yang diiringi solat fardu, qabliyah, ba'diyah. Jadi ini yang tadi saya kongsikan tadi sedikit. Di mana ianya berkait rapat dengan solat fardu. Jadi kalau bertujuan memperbaiki kekurangan, dia menyempurnakan solat kita yang of course ada kekurangan. Jadi solat sunat rawatib ini tak kira qabliyah. Qabliyah tu adalah sebelum solat fardu dan ba'diyah selepas solat fardu, maka ia bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan solat fardu kita. Pasti ini saya bacakan hadisnya. Tidaklah seorang hamba Muslim mengerjakan solat kerana Allah SWT dalam satu hari 12 rakaat sebagai tatawwu' dan bukan fardu, melainkan Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Dalam hadis sahih ni, dia menceritakan, Rasul menceritakan ada 12 rakaat yang menjadi qaul kuat ataupun kata-kata Nabi dan juga yang dibahaskan oleh ulama, 12 waktu yang kuat. Waktu untuk melaksanakan solat sunat rawatib qabliyah tu adalah bila mana dah azan, dah masuk waktu, kita solat sebelumnya. Kita solat sunat sebelumnya dan sebelum iqamah. Kalau kita solat kat masjid lah. Kalau kita solat kat masjid, nanti ada azan, kemudian ada waktu sedikit untuk solat sunat, baru qamat kan. Jadi itu waktunya. Tapi kalau dekat rumah, tak ada terikat dengan apa-apa waktu lah. Masuk ni azan, kita boleh solat pelan-pelan ke, kan, bersama keluarga ke, tapi solat sunat sendirilah. Kemudian akan solat fardu kita. Kalau ba'diyah pula, selepas selesai solat fardu. Selepas dah solat isyak, nak buat ba'diyah solat sunat rawatib kan, kita boleh lakukan. Ini dia yang diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim tadi, 12 rakaat. Okey. Qabliyah 2 rakaat sebelum subuh. Ba'diyah tak ada. Zuhur 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Asar tiada, tapi ada dalam riwayat kecil yang lain sebelum asar ada. Maghrib sebelum tak ada juga. 2 rakaat selepas maghrib dan isyak, 2 rakaat sebelum dan selepas. Jadi kalau kita tambahkan semua ini, dia menjadi 12 rakaat yang dimaksudkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, sahih Muslim. Yang ini di sini ada lagi satu yang menjadi solat yang begitu besar sekali direkodkan dalam sebuah hadis juga. Rak'atal fajri, 2 rakaat fajar ataupun subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh ni khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Ini adalah satu solat yang begitu kuat sekali, luar daripada solat fardu lah kan. Jadi ini adalah yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 12 rakaat ni Jadi insya-Allah kita boleh praktis tuan-tuan perempuan semua nanti di sana, di umrah ke haji ke, di Mekah ke Madinah ke, kita selingkan kita punya solat fardu tu dengan, kita sempurnakan solat fardu kita kekurangannya dengan solat qabliyah ba'diyah ini. Insya-Allah boleh tuan-tuan perempuan semua, insya-Allah. Niat dia adalah sunnah dilafazkan dalam mazhab Syafi'i, usolli sunnata
sunnata as-subhi ataupun az-zuhri ataupun al-asri ataupun al-maghribi ataupun al-isya'i, rakaatain, 2 rakaat saja. Qabliyah ataupun ba'diyah. Qabliyah tadi maksudnya sebelum zuhur kita solat qabliyah zuhur. Kalau selepas zuhur sebagai contoh, ba'diyah zuhur. Kemudian kita tidak lupa untuk sebutkan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi ini niat untuk solat sunat rawatib yang berkait rapat dengan solat fardu kita. Okey, insyaAllah boleh ya. Okey, cara dan bacaan sujud sajadah ataupun dalam kata lain sujud tilawah. Sebab sometimes, tapi jarang berlaku lah, kadang-kadang imam tak baca ayat-ayat yang ada, ayat tilawah. Tapi kita boleh kongsikan juga untuk kemaskinikan. Okey, baik. Sujud sejadah ialah sujud yang dilakukan apabila imam atau seseorang itu membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran. Jadi ini yang dinamakan sujud tilawah juga. Sebagai contoh, kalau luar solat juga, luar solat kita ada baca, kan sekarang ni bulan Ramadan ni kita ada buat apa? Khatam kan, kita baca satu juz satu hari mungkin. Jadi kalau ada kita go through, kita ada baca, ada terjumpa dengan ayat tilawah, ayat tilawah. Jadi disunahkan kita membuat sujud sajadah. Ataupun kalau tidak, kita boleh gantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 3 kalilah sunnahnya. Okey? Sujud tilawah bermaksud sujud yang dilakukan apabila kita membaca Al-Quran tertentu di dalam Al-Quran. Okey, ini kalau kita baca ataupun kita terdengar. Jadi aplikasi ini dalam solat bagaimana? Kita lihat. Hukum dulu, hukum. Hukumnya. Hukum melakukan sujud sajadah ataupun sujud tilawah adalah sunat. Okey, contoh kalau surah Iqra' lah, Iqra'. Ayat yang terakhir tu ada sujud tilawah. Jadi bila kita dah baca tu semua kan, baca, tapi kita tak lakukan sujud tilawah, apakah hukumnya? Hukumnya makruh. Sebab kalau kita lakukan, dia sunnah kan. Kalau kita tinggalkan makruh, tapi dia tak berdosa. Cuma adalah digalakkan, dianjurkan sebaiknya kalau kita mampu buat, kita sujud sajadah. Contoh, itu satu contoh saja. Surah Iqra' yang last ayat sekali. Kemudian di dalam solat, sekiranya sujud tilawah dilakukan sebelum atau bukan pada ayat sujud tilawah, maka perbuatan ini akan membatalkan solat tersebut. Okay? Kalau senang nak ingat adalah apabila dibacakan ayat tilawah, ayat yang ada tanda sujud sajadah ataupun tilawah, baru kita sujud. Maksudnya kalau sebelum ataupun dah ayat yang lain yang tak ada simbol sujud tu, maka batal solat kita. Tapi jangan risau, kalau kita solat berjemaah, kita akan ikut saja imam, dan imam tahu mana ayat-ayat dia. Sebab kita pun kadang-kadang kita tak ingat kan, kita tak familiar dengan ayat mana yang sujud ni kan. Unless kita baca, kita tengok Al-Quran, insya-Allah baru kita dapat kenal pasti. Jadi kalau kita nak aplikasikan dalam solat jemaah, dalam solat jemaah, sekiranya imam melakukan sujud tilawah, kalau imam dah baca ayat Al-Quran, kemudian potongan ayat Al-Quran tu ada sujud tilawah, maknanya dalam Al-Quran Rasam Osmani tu ada tanda ataupun simbol sujud tilawah. Kemudian imam sujud, maka kita sebagai makmum, kita wajib untuk ikut, kerana kalau kita sebagai makmum tak ikut aksi imam tu, maka solat kita batal. Ini kalau imam baca ayat, kemudian imam sujud tilawah, kita kena ikut sujud tilawah. Kita tak boleh diri aja, stand aja, tak boleh. Sebab itu adalah aksi imam dalam solatnya berjemaah. Imam yang lead solat, maka kita ikut dan tak batal solat kita. Begitu juga dalam solat jemaah. Dalam solat jemaah, imam tak lakukannya. Contoh tadi surah Iqra' tu kan, ayat yang terakhir sekali ada sujud tilawah, ada ayat sajadah. Tapi imam tak sujud. Imam dah habis surah Iqra', imam rukuk saja. Jadi kita tak boleh nak langgar imam dengan kita buat sujud tilawah, tidak boleh.
Kalau imam tak buat sujud tilawah, maka makmum tidak perlu untuk lakukan sujud tilawah. Kita hanya ikut imam saja. Imam kalau rukuk, iktidal, maka kita rukuk dan iktidal juga. Sebab apa? Dalam solat berjemaah itu, imam itu adalah yang lead lah. Jadi, itu dalam sujud tilawah ataupun bacaan sajadah itu sendiri. Ini contoh-contohnya. Contoh-contoh ayat sujud sajadah. Mana surah Iqra tadi? Al-Alaq. Ayat nombor 14 tu. Kalau tuan-tuan boleh nampak surah Al-Alaq ayat 19. Itu ayat yang terakhir lah. Jadi kalau di sini contoh lain surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'd. Innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dalam Rasam Osmani kita boleh nampak ada tandanya, simbol sujud tu sendiri. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Surah Ar-Ra'd ayat 15 dulu. Jadi ini adalah antara ayat-ayat di mana disunnahkan untuk kita lakukan sujud sajadah. Sujud tilawah dalam erti kata lain lah, maksud lain dia. Sama, sujud sajadah, sujud tilawah sama je. Okay, maksudnya. Ini surah Sajadah lah. Dalam surah Sajadah ayat yang ke-15. Ada 30 separuh ini. Selalunya dibaca dalam solat Friday subuh. Tata caranya, jadi bila mana kita nak aplikasikan dalam ketika waktu kita solat. Kan tadi kan kita ada kongsikan juga bila mana kita baca Al-Quran. Bila kita luar solat. Bila kita baca Al-Quran sahaja. Dan kita dengar ataupun kita yang sendiri baca ayat Al-Quran tu, maka disunahkan untuk sujud juga. Tapi ini aplikasi dalam ketika kita solat. Macam mana caranya untuk sujud sajadah? Apabila sampai kepada ayat yang ada ayat sajadah tu, maka kita terus sujud. Daripada keadaan diri, kita terus sujud dan baca tasbih di dalam sujud. Kemudian dah baca tasbih, kita bangkit kembali kepada keadaan kita berdiri dan itu terpulang kepada imam. Imam nak sambung ayat selanjutnya ke ataupun nak rukuk ke. Jadi itulah tata cara bagaimana sujud sajadah ataupun sujud tilawah dilaksanakan. Baca tasbih di dalam sujud, lihat slide seterusnya. Okey. Ini adalah bacaan sujud sajadah. Sebaiknya kita dapat bacakan. Tapi dia ada alternatif lain lah. Ada riwayat mengajar kita subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dah boleh dah. Sama macam luar solat juga. Tapi ini yang dianjurkan sebaiknya. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi yang mana tuan-tuan perempuan dah hafal, alhamdulillah. Kalau tidak, kita boleh lazimi, kita boleh praktis. Jadi andai kata ada keperluan untuk sujud sajadah, ini bukan untuk bila nanti haji-haji semua nak pergi haji umrah saja, tidak. Maksudnya kalau dalam keadaan lain, mungkin ada masa-masa lain luar solat juga, ada baca buat khataman ke apa ke kan. Jadi ini adalah yang dianjurkan untuk kita membaca ketika kita melakukan ataupun melaksanakan sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Maksudnya aku sujudkan wajahku ini kepada Allah yang menciptanya dan membentuk rupanya, yang membuka pendengarannya dan penglihatannya dengan kekuasaannya dan penglihatannya, dengan kekuasaannya dan kudratnya, iaitu Allah lah. Maha suci Allah. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Allah lah sebaik-baik pencipta kejadian. Sujud tilawah. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan lah, sujud tilawah tu ada banyak yang tentang yasjudun dan sebagainya. Kita pergi kembali. Tadi ada contoh tadi. La yastakbirun, tidak membesarkan Allah. Ini walahu yasjudun, kan, walillahi yasjudu. Jadi sujud tilawah ni banyak yang bercerita tentang mereka tak sujud ataupun mereka sujud dan sebagainya, mereka tak membesarkan Allah. Jadi sebab itulah kita melakukan sujud sajadah ataupun sujud tilawah tu sendiri. InsyaAllah kita sama-sama cuba
kita usaha. Kalau boleh hafal lagi baik. Kalau tidak, kita boleh ada alternatifnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 3 kali pun okey lah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak, kita boleh baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebaik-baik bacaan sajadah kita. Oh, solat jenazah insya-Allah. Jadi kenapa kita kongsikan solat jenazah? Seperti yang mana awal tadi kita ada cerita di sana, di khususnya di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Jadi setiap waktu, so far setiap waktu adanya solat jenazah. Solat jenazah. Jadi kita dalami sikit, kita boleh cantikkan solat jenazah kita. Jadi supaya bila mana kita di sana, kita lakukan bukan sekadar kita ikut orang Arab di sana je. Kita apa ni? Solat apa ni? Ikutlah. Lepas tu solat nanti kita takut ditakuti, kita pun tak pasti, tak yakin. Kita tengok semua apa. Ini takbir lagi takbir. Bukan rukuk bukan. Okay. Jadi solat jenazah ini niat dia. Jenazah lelaki ataupun jenazah perempuan almarhumah. Usalli ala hadzal mayit 4 takbirat fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kita tuliskan makmum sajalah. Makmum saja. Sebab kita akan ikut imam di sana. Tapi andai kata mungkin di Singapura ini kita ada peluang untuk jadi solat jenazah imam, jadi kita gantikanlah imaman lillahi ta'ala. Jadi saja aku solat atas mayat di hadapan kita ini 4 kali takbir fardu kifayah mengikut imam ataupun imaman lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu niat saja, niat umum lah. Tapi kalau di sana kita boleh niatkan jamak sekali. Usolli alal amwat. Sebab memang most of the times, banyak kali sekali dia lebih daripada satu. Termasuk kanak-kanak dan sebagainya. Al-amwat, al-atfal dan sebagainya. Budak-budak lagi. Jadi niat kita gantikan je. Usolli alal amwat. Amwat senang. Maut tu orang mati kan. Al-amwat maksudnya jamak untuk plural, kata banyak untuk orang yang meninggal. Contoh dalam doa kita juga, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dalam doa ada kan? Jadi semua baca kan? Al ahya'i minhum maksudnya yang hidup di antara mereka dan yang dah pergi, wal amwat. Jadi kita doakan dalam doa tu sendiri, kita dah bacakan doa untuk Allah ampunkan walil muslimina wal muslimat, orang-orang muslim dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin beriman kepada Allah, wal mu'minat al ahya'i minhum, yang hidup di antara mereka, wal amwat. Jadi kita doakan semua saudara se-Islam kita, saudara seiman kita. Itulah baiknya doa yang kita baca tadi. Rabbana ighfir lana dzunubana. Kita doakan diri kita, doakan ayah ibu kita, untuk walil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, yang hidup di antara mereka, yang dah pergi pun kita tak lupa. Besar tu. Jadi insya-Allah lepas solat semuanya, haji solat sendiri ke, solat jemaah ke, kita kalau boleh kita jangan tinggal doa tu. Sebab kita doakan orang dan juga orang akan doakan kita secara diam. InsyaAllah. Ini niat untuk solat jenazah. Jadi macam mana kita nak dirikan solat jenazah ni? Kan? Solat jenazah ni merangkumi 4 kali takbir. Tak ada sujud, tak ada rukuk. Jadi 4 kali takbir. Ini adalah yang dikatakan oleh para ulama, amal sikit, ganjaran besar. Kenapa amal sikit? Sebab dia lagi pendek daripada solat fardu kita. Lagi pendek daripada solat sunat kita. 4 kali takbir. Tapi ganjarannya besar. Tapi tak boleh tandingi ganjaran solat fardu lah. Ganjarannya diriwayatkan dalam hadis sebesar gunung Uhud. Besar. Jadi tapi tak ada sujud, tak ada rukuk. Hanya 4 kali takbir. Kemudian salam kanan dan kiri. Jadi takbir yang pertama, Allahu Akbar. Kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai habis. Tak perlu baca doa iftitah. Okay.
Allah Akbar kabira walhamdulillah, kita tak perlu. Sebab apa? Sebab nanti di sana akan rushing. Sebab imam di sana akan Allahu Akbar, terus imam akan baca Al-Fatihah juga full, Al-Fatihah full. Jadi kita pun ikut Al-Fatihah full. Kemudian seperti solat-solat yang lain kita lah. Solat lain kita baca Al-Fatihah juga. Solat jenazah pun sama. Takbiran pertama Allahu Akbar, surah Al-Fatihah. Okey ya semuanya Haji? Solat jenazah start ni baru takbir pertama, okey ya? Okey, kita teruskan. Takbir yang kedua. Ya, kita selawat ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Tapi sebaiknya yang dianjurkan, yang digalakkan selawat Ibrahimiyah sebagaimana yang kita baca dalam tahiyat akhir kita. Tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampai habis. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebaiknya. Jadi kita tak nak miss, dapat pahala ekstra kan, sebab kita tambah selawat kita, selawat Ibrahimiyah. Jadi takbir pertama tadi surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad sampai habis. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga, kita akan membacakan doa kepada al-amwat tadi, yang dah tinggalkan kita. Kalau doa ringkas jenazah lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah almarhumah perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah beliau, kasihanilah beliau, sejahterakanlah beliau, dan ampunilah dosa dan kesalahan beliau. Tapi kalau di sana nanti kita niatkan jamak saja. Allahumma ghfir lahum. Daripada hu dan juga Allahumma ghfir lahu dan juga Allahumma ghfir laha. Kan? Kita jamakkan tuan-tuan perempuan, haji-haji, haja semuanya. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Dia jadi hum. Ha dengan mim. Itu dalam bahasa Arab, nahu adalah jamak plural bagi campuran lelaki banyak boleh, perempuan banyak pun jadi hum juga. Lelaki dan perempuan semuanya sama jadi hum juga. Jadi Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini yang ringkas. Kalau yang panjang ada lagi wa akrim nuzulahum, muliakanlah kedatangan mereka. Wa wasi' mudkhalahum, luaskanlah tempat kembalinya mereka, tempat masuk mereka. Wa akrim nuzulahum wa ghasilhum bil ma'i wath thalji wal barad, mandikanlah mereka dengan air salji dan juga embun. Wa naqqihim minadh dhunubi wal khataya, dan bersihkanlah mereka daripada dosa dan noda. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana ya Allah yang engkau bersihkan kain putih daripada kotoran. Kemudian ada lagi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Gantikanlah mereka dengan ahli yang lebih baik daripada ahli mereka sekarang, pasangan yang lebih baik daripada pasangan mereka sekarang, dan tempat menghuni daron, rumah lebih baik daripada rumahnya sekarang. Wa adkhilhumul jannah, masukkanlah mereka ke dalam syurga. Wa'idhum min adzabil qabr, selamatkanlah mereka daripada azab kubur dan azab api neraka. Wa adzabin nar. Kemudian ada lagi Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka daripada taman-taman syurgamu, dan janganlah jadikan kubur mereka daripada lubang-lubang daripada api neraka-Mu. Allahumma ba'id khatayahum kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah mereka dengan dosa-dosa mereka sebagaimana yang Kau jauhkan timur dan barat, east and west, kan. Okey, itu yang ringkas. InsyaAllah kita boleh hafal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okey. Ini yang untuk jenazah kanak-kanak juga panjang doanya. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa dhukhran pun boleh ringkas.
Tapi ini panjang doanya. Okay. Tapi kita tak perlu baca ini. Kita bila mana kita dah baca Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, dah masuk dah semua. Almarhum, almarhumah, kanak-kanak, bayi-bayi dan sebagainya boleh baca doa itu sahaja. Ini masih takbir ketiga. Takbir keempat ada doanya juga. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Kita jamakkan sekali. Tapi kalau kita tak hafal, tak boleh ataupun kita lupa nak solat jenazah ni, alamak lupalah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Tak hafal dah. Kita boleh berdiam diri sahaja ataupun kita nak baca doa umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pun boleh juga. Ini takbir yang keempat. Tapi yang biasa dilaksanakan imam-imam di sana, lepas takbir keempat mereka diam diam saja. Jadi Allahu Akbar, Assalamualaikum, terus beri salam. Jadi kalau kita tak baca pun tak apa, ataupun kita nak baca doa umum, Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh. Ini last sekali. Bila mana tata cara mengangkat wuduk menggunakan botol spray. Pengaplikasian dia macam mana? Macam mana kita laksanakan ini? Untuk apa juga? Adalah apabila contoh, kan kita kan untuk tawaf nanti. Tawaf nanti kan kita harus berwuduk. Sebagai contoh. Tapi kita akan taklid ataupun kita berpegang, kita berpindah mazhab untuk hukum tawaf tu. Kalau mazhab Syafi'i, kita harus ada wuduk all the way. Throughout tawaf kita. 7 pusingan tawaf kita perlu ada wuduk untuk mazhab Syafi'i. Kalau kita dengan sengaja ataupun tidak terlanggar bersentuhan kulit ke ataupun kita terkentut ke dan sebagainya, maka kita perlu ambil wuduk lagi. Tapi kita selalunya kita akan berpegang dengan mazhab Hanafi ataupun Maliki, di mana persentuhan kulit kita dengan bukan mahram kita tanpa ada sebarang syahwat dan sebagainya, maka tidak batal wuduk kita. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i juga maka wuduk kita dah batal kan. Jadi kita standby botol spray tu, botol spray kita standby, kita boleh keluar daripada tawaf kita sebentar, kita ambil wuduk di tepi. Kerana di sana tu tuan-tuan puan-puan sangatlah jauh sekali kalau nak keluar, nak pergi ke tempat ambil wuduk, ablution area dan sebagainya, jauh sekali lah. Jadi untuk menjadikan simple sekali, senang untuk haji-haji di tepi saja, kita parking sekejap dekat tepi tu, kita boleh ambil wuduk kita menggunakan botol spray. Menggunakan botol spray. Jadi macam mana ni? Dia ada banyak cara sebenarnya. Dia tak rigid lah, dia tak apa, hanya tetap pada satu cara saja. Tapi antara cara ni yang kita kongsikan di sini adalah bila mana kita nak ambil wuduk tu, yang 4 wajib tu saja kita ambil. Jadi simple. Kita yang sunnah semua kita tak payah lakukan sebab kita menggunakan botol spray. Kita nak ringkas saja kan, kita dapatkan kewajipannya saja. Ni dia. Yang pertama, bila kita nak ambil wuduk menggunakan botol spray, sudah setentunya kita bermula dengan niat wuduk kita juga. Sama juga macam kita nak ambil wuduk untuk solat biasa kita, ataupun nak baca Al-Quran, ambil wuduk kan. Mungkin di rumah pakai paip, di toilet dan sebagainya, di masjid pun pakai paip dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak ambil wuduk itu, pastinya kita dah berniat dulu. Saja aku berwuduk untuk mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu niat yang pertama. Jadi 4 anggota yang wajib tu, yang wajib untuk kita cuci untuk mendapat wuduk kita yang sah minimum, maka adalah muka kita, tangan kita dan juga kepala kita, sebahagian kepala mengikut mazhab Syafi'i, kalau Hanafi semua. Jadi kaki juga adalah antara 4 anggota yang wajib untuk kita berwuduk untuk mendapatkan sahnya wuduk kita. Jadi cara nak gunakan botol spray tu adalah apabila adanya air di dalam botol spray, kemudian kita spray. Okay, muka dulu, kita ambil muka dulu one by one. Spray seluruh muka hingga air mengalir, sapu dengan rata. Okay, maksudnya botol spray tu kita spray. Kalau kita spray sekali, kadang-kadang kita nampak macam water vapor.
ataupun sikit-sikit saja air. Itu belum lagi boleh, Haji. Itu belum lagi boleh tuan-tuan puan-puan untuk kita mulakan wuduk kita. Syaratnya adalah untuk air yang mengalir. Jadi kita spray lebih-lebih sikit. Bila kita dah nampak air tu dah mula mengalir daripada atas, mungkin kita spray dan mengalir ke bawah. Baru kita gunakan tangan kita. Sekali kita letak, kita sapukan, ratakan air yang mengalir tadi tu kepada seluruh muka kita dengan syarat kita tak angkat tangan kita. Maksudnya kita tak lepaskan dengan sapuan yang pertama tadi. Ni, aduh, saya samplekan je. Kita dah sapu ini, tangan kita jangan lepaskan. Itu syarat dia. Eh? Tapak tangan kita jangan angkat daripada permukaan yang kita nak ambil wuduk tadi. Jadi kita spray dulu. Air tadi dah mula mengalir, baru kita ambil dan kita sapu kepada muka kita. Kalau nak buat 3 kali, sunnah pun boleh. Kalau sekali saja untuk cukup syarat wuduk kita menggunakan botol spray, maka okey dah. Jadi kita sapu, pastikan semua rata, tangan kita jangan lepaskan dengan sapuan kita. Okey semua Haji? Nampak serius Haji? Okey Haji Gani okey Okey. Kemudian diikuti lepas muka kita, maka tangan kita. Semua kan, tangan sampai ke siku kita. Jadi sama juga. Kalau nak mulakan dengan kanan, sunnah di kanan, kita gunakan tangan kiri, spray sampai nampak mengalirnya, baru kita perlu mengalir Haji. Kalau kita spray sikit, nampak basah sikit je, tapi nampak macam air, mungkin air macam air aircon kan, air aircon di cermin ke apa, tak mengalir, tak boleh. Jadi kita pastikan space mengalir dulu, baru kita gunakan tangan, jangan angkat, jangan lepaskan tangan kita. Sama juga kanan dan kiri. Kalau kita nak buat lebih 3 kali pun okey. Kalau nak buat sekali untuk dapatkan syarat sah wuduk kita, okey juga. Tapi kalau dalam keadaan sebegini, selalunya kita lakukan 1 kali saja. Sebab yang sunnah pun, yang contoh telinga kita tak buat, hidung kita tak istinsyaq dan sebagainya, tidak. Okey. Kemudian diikuti dengan kepala kita. Spray kepada area atas ubun ini, ratakan. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, sebahagian kepala kan. Kalau mengikut mazhab Hanafi, semua pula nanti. Jadi kita spray dan mengalir tu, baru kita ratakan pada kepala kita. Ya betul Haji, saya nampak ada Haji buat tu, betul cara ni. Tapi pastikan airnya itu air mengalir, nampak dah mengalir, baru mula wuduk kita. Kemudian sama juga kaki kita. Kaki spray keseluruhan kaki kanan dulu, kemudian diikuti dengan kiri. Daripada hujung jari kita, ni jari kita mulakan sampai kepada buku lali kita. Sebab itu syarat untuk wuduk kaki kita, tidak sampai betis dan sebagainya. Jadi pastikan di situ daripada jari kaki sehingga buku lali kita. Ulang dengan kaki kiri juga. Dan yang terakhir sekali, sudah setentunya tertib, di mana kita jangan lepaskan tangan kita. Yang tadi tu contoh kita mulakan dengan muka kita kan. Kita dah letak, jangan angkat. Angkat tu nak kena start balik dah. Okay. Yang pertama syaratnya basah dan juga mengalir. Baru mulakan rata kepada semua. Okey. Muka dah selesai. Kemudian tangan kita mulakan sunnah kanan, kiri. Kemudian kepala kita, ubun kita, dan juga akhirnya kepada kaki kita. Okey semua. Tuan-tuan, kalau nanti nak aplikasikan botol spray, jadi insyaAllah kalau wuduk nak diperbaharui, you want to renew your ablution, kan? Boleh pakai botol spray kalau kita tak nak pergi ke toilet jauh lah, ataupun tempat wuduk yang jauh sikit. Ni last. Tata cara solat di dalam pesawat. Andai kata ada keperluan untuk kita solat, ni yang ditunggu-tunggulah oleh tuan-tuan puan-puan. Bagaimana caranya? Simple saja insyaAllah. After this. Okay, insyaAllah. Ni last nanti saya buka chat insyaAllah. Solat di dalam pesawat. Okay, jadi solat kalau dalam Saudi Airlines, tapi kita tak naik Saudi Airlines lah. Dia ada musola.
Jadi kalau dalam Saudi Airlines tu solat macam biasa dalam musola dia ataupun dalam keadaan duduk saja. Tapi kalau kita yang solat dekat kerusi tu kan, jadi yang pertama tu adalah takbir sahaja, takbiratul ihram yang pertama menghadap kiblat. Takbir yang pertama. Allah, kalau kiblat ni ke sana kita miringkan badan kita pusing dan menghadap kiblat, takbir yang pertama sahaja. Sebab tak mampulah kalau kita nak ikut kiblat dalam keadaan duduk sebab kapal terbang tu kan dia akan lari daripada kiblat kan. Jadi takbir yang pertama sahaja. Kemudian yang lainnya kita dalam keadaan duduk dalam kerusi kita solat seperti seorang yang duduk, cumanya lebih ke bawah sujud daripada rukuk. Wallahu taala alam. Itu saja solat dalam pesawat. So takbir yang pertama saja, takbiratul ihram yang pertama menghadap kepada kiblat, dan insya-Allah yang lain semua solat dalam keadaan duduk sahaja. Dalam keadaan duduk. Ini pun bila mana dalam keadaan yang memerlukan kita untuk solat dalam pesawat. Sebab kadang-kadang kalau transit, contoh saya 3 jam insya-Allah sempat untuk solat. Solat 3 jam dalam airport. Airport sempat solat. Kalau tak sempat juga, tapi ini semua jangan risau. Semuanya nanti pegawai kita sama-sama akan deal sama-sama. Sebab kita pun perlu solat juga. Jadi bila mana kita nanti nak dirikan solat, kita akan guide tuan-tuan puan-puan sama-sama bagaimana kita nak dirikan solat dalam pesawat tu sendirilah. Wallahu ta'ala alam. Saya baca komen sikit. Alamak. Oh ni. Salam Ustaz, ada tak syarat bila dibolehkan untuk jamak qasar atau tiada syarat, kita boleh pilih untuk jamak tamam atau jamak qasar? Terima kasih. Okey, saya ambil semua soalannya juga. Saya pernah dengar ada juga solat rawatib 4 rakaat. Boleh jelaskan? Okey. Sembahyang rawatib berapa banyak rakaat Ustaz? Okey. Kalau wanita macam mana Ustaz? Lagi kaum wanita ini memakai sarung tangan dan stokin. Buat wuduk ya. Itu akan kita nantikan praktikal. Okay. Tapi saya touch sikit tentang wuduk wanita. Biasanya yang dipraktikkan sebab mereka kan pakai stokin dan juga apa tu nama dia, hand socks kan. Jadi dia inisiatif daripada keluarga dan juga tim muslimah juga. Kadang-kadang bila nak ambil wuduk tu mereka kan cover muslimah tu, betul kan? Cover sebab kan dalam keadaan dalam jemaah, dalam keadaan awam, public kan, jadi ramai orang di sana. Jadi ini antara inisiatif yang kita boleh lakukan antara muslimah kita sendiri, cover, dan juga boleh buka sarung tangan sikit dan juga spray botol spray tu untuk ambil wuduk sendirilah. Jadi cover saja. Tapi kalau yang kepala dan sebagainya just masukkan, dan ini semua lelaki sudah setentunya lebih mudah lah. Muslimah tu yang ada, kita tak kata kesusahan, tapi ini adalah challenges ataupun yang Allah beri syarat untuk wanita ambil wuduk lah. Jadi insyaAllah tu semua tak ada masalah sangat. Masih boleh ambil wuduk dengan menggunakan botol spray, atau kalau tidak kita perlu ke inilah tempat ablution area yang akan ambil kita punya time dan juga effort sikit lah untuk pergi ke sana. Kemudian yang tadi tu akan tunjukkan time practical. Oh ya, akan ditunjukkan time practical nanti. Jadi jangan risau insya-Allah. Ketiga tadi, sembahyang rawatib berapa banyak rakaat Ustaz? Okey, yang tadi mengikut mengikut Sahih Muslim ada 12 rakaat solat rawatib. Jadi solat rawatib ni adalah solat yang berkait rapat ataupun diiringi oleh solat fardu, qabliyah ba'diyah tadi. Tapi mengikut dalil yang paling kuat dan masyhur daripada Sahih Muslim tadi adalah 12, di mana subuh sebelumnya 2, zuhur sebelum dan selepas, asar tak ada, kemudian maghrib ba'diyah, isyak sebelum dan selepas. Dah make up tu 12. Sebab tu tadi saya ada bicarakan sedikit yang kita pun ada lakukan asar 2 rakaat sebelum kan. Yang kita lakukan kan qabliyah asar. Itu adalah kaul yang tak masyhur. Tapi okey, memang sunnah juga dilakukan. Cuma yang menjadi Sahih Muslim tu 12 rakaat rawatib tu, itu yang
sangat dianjurkan dan memang terbukti memang itu yang disampaikan oleh Nabi dalam Sahih Muslim. Jadi kalau rawatib yang lain 4 rakaat juga, tadi ada soalan 4 rakaat, ada juga praktis yang ia juga bukan satu tambahan innovation, tidak. Memang ada kaul sendiri yang tapi tak disebutkan dalam hadis Sahih Muslim itu sendiri. Yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim tadi memang ini yang semua praktis 12 rakaat. Maksudnya ada yang 4 tu tak semua lakukan. Tapi ada juga kaul ulama fikih, 4 sunnah tu memang sunnah. Dia ni bukan satu perkara tambahan ataupun yang haram. Cuma yang nak kita sampaikan rawatib yang confirm yang dianjurkan, digalakkan dalam Sahih Muslim. Ini tak ada apa? Dia muttafaq alaih lah. Dia yang dipersetujui oleh semua ulama dari segi fikih, dari segi ulama hadis dan sebagainya. Memang 12 ini saja. Jadi kalau kita buat yang ekstra, qabliyah asar ada. Cuma ba'diyah asar, qabliyah maghrib itu waktu-waktu yang diharamkan untuk solat sunat. Kecuali solat yang apa? Kita mungkin ada nak qada ke apa kan, itu yang dibolehkan. Kemudian biasanya kita pergi tanya saya kan. Sebab kalau dalam bas baru. Ni soalan tayamum ketika dalam pesawat. Actually kita pergi ke tandas, insyaAllah boleh ada air. Tapi kadang-kadang soalan ni timbul, contoh dalam keadaan safar, travel tapi yang tak ada toilet. Contoh dalam bas dan sebagainya. Tapi dalam sofa, dalam kita punya aeroplane, kita punya kapal terbang, kita jangan tayamum sebab ada air. Sebab kan dalam Al-Quran tu sendiri, kalau tak jumpa air baru fatayammamu. Kalau lam tajidu ma, tak jumpa air, baru bertayamum. Tapi dalam kapal terbang alhamdulillah, so far semua ada toilet lah. Semua ada toilet, jadi kita ke toilet dan kita ambil wuduk, kita jangan tayamum. Sebab ada air. Kalau contoh ini situasi mungkin dalam safar travelling dalam bas, tak ada toilet, bas yang tak ada toilet. Jadi sebab itu kita boleh bawa juga botol spray kita. Terbaik kalau tak ada, semua tak ada, baru kita akan bertayamum. Tadi ada satu atas. Sama. Oh, ni pun yang syarat jamak tamam atau qasar, actually kita qasar je kan. So sebenarnya kalau jamak tamam dan qasar tu kita dibolehkan, dia adalah satu keringanan untuk kita melakukan qasar, pendek kan. Tapi andai kata kalau memang tuan-tuan puan-puan contoh pergi ke KL lebih daripada 96 km kan, boleh jamak. Tapi tuan-tuan puan-puan nak buat jamak tamam sepenuhnya, boleh. Qasar boleh, tamam lagilah boleh. Sebab qasar tu adalah qasar syaratnya lebih daripada tamam. Jadi kalau nak buat tamam tak ada masalah. Tapi kita kalau contoh kita on the way ke Mekah, awal Mekah ataupun awal Madinah, on the way safar lagi, kita akan sampai dan kita akan buat jamak qasar saja. Sebab dah cukup syarat dia dah yang tadi di dalam slide tu, di page mana? Takhir atau takdim sama juga, qasar dan juga tamam. Ni buku betul dalam 119 atau 120. Jadi kita boleh rujuk sebab memang kita akan lakukan qasar, tapi kalau tuan-tuan puan-puan nak lakukan tamam, supaya contoh bukan dengan jemaah kita, lain mungkin pergi ke KL ke, pergi ke Indonesia ke kan, nak buat jamak tamam boleh, tak ada masalah. Sebab jamak tamam tu lebih umum daripada qasar. Qasar tu dalam jamak tamam tu lah. Jadi kalau qasar boleh, tamam lagi boleh. Tak ada masalah buat sepenuhnya 4 dan 4. Sebenarnya kita buat qasar 2 dan 2 kan. Jadi itulah. Saya dapat menjawab soalan ni. Oh tadi ada sebut tadi. Waktu haram untuk solat sunat yang tadi kalau berkaitan dengan solat rawatib tadi, selepas subuh, kecuali kita tunggu sampai masuknya waktu isyraq, solat syuruk, solat sunat syuruk. Kemudian qabliyah maghrib, sebelum maghrib dan ba'diyah asar. Sebab itu nak
antara hikmah haramnya solat waktu itu adalah kerana untuk membezakan kita daripada kaum zaman jahiliah yang sembah matahari. Itu antara hikmah dia. Jadi itu pun direkodkan di dalam hadis juga lah. InsyaAllah. Jadi saya rasa insyaAllah kalau ada soalan-soalan lagi boleh ajukan kepada grup haji saja insyaAllah. Saya harap dapat inilah kita dapat manfaat bersama. Seperti contoh tadi cara berwudu, cara jamak qasar dan tamam mana nak buat. Kemudian solat sunat tadi, solat sunat mana waktu yang diharamkan. Lepas tu sunat 4 rakaat tadi ada. 4 rakaat ada, memang ada. Cuma yang saya kongsikan tadi dalam Sahih Muslim kita ini yang dipersetujui oleh semua ulama fikih. Maksudnya 12 ni. Ulama hadis juga sama. Hadis sahih 12 ini yang memang orang tak boleh pertikaikan lah. Maksudnya. Tapi kalau yang lain-lain 4 rakaat ataupun qabliyah asar ada ke tidak, tu ada kaul juga yang kecil lah. Tapi yang 12 ini memang dah dipersetujui oleh ulama fikih dan juga ulama hadis lah sebab ini hadis sahih. Wallahu taala a'lam. Segala yang baik datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. InsyaAllah ada nak sampaikan sedikit. InsyaAllah Haji Halil akan sampaikan sedikit tentang haji nanti. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat hari ini.